Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir 'alaika yassir rabbi tamimul khair. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu i'tikaf fi hadha masjid sunnatillahi ta'ala. InsyaAllah hari ini kita sambung kuliah sirah para nabi dan para rasul kita. Dan insyaAllah hari ini kita akan dengar satu kisah daripada seorang nabi dan seorang rasul, iaitu Nabi Sulaiman. Pada pertemuan yang terdahulu kita dah lihat bagaimana waktu Nabi Daud alaihissalam memerintah kerajaan Bani Israel di Baitul Maqdis, di mana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan seorang anak, di mana anak ini juga bakal nabi. Anak ini juga bakal nabi, dan Allah Subhanahu wa taala beri hikmah kepada Nabi Sulaiman dalam keadaan ayahandanya Nabi Daud menyelesaikan masalah-masalah rakyat kerajaan Bani Israel itu. Nabi Sulaiman juga turut bersama-sama memberikan pandangan, walaupun pada ketika itu Nabi Sulaiman masih lagi dalam keadaan remaja, belum lagi diberikan jawatan dan sebagainya. Dan insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada kisah Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Sulaiman ini wawarisu Sulaiman. Nabi Sulaiman ini mewarisi dua perkara. Satu, kerajaan tahta ayahanda dia, iaitu Nabi Daud. Dan kemudian Nabi Sulaiman ini mewarisi kerasulan dan kenabian. Allah lantik juga Nabi Sulaiman ini menjadi rasul. Apa yang berlaku? Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan aku satu kerajaan di mana kerajaan ini tidak pernah Engkau kurniakan kepada orang yang sebelum aku, dan kerajaan ini tidak akan diberikan kepada orang yang selepas aku. Maksudnya apa, tuan-tuan? Nabi Sulaiman minta satu tahta di mana tahta ini tak pernah orang sebelum ini dapat, dan yang akan ke hadapan pun, zaman yang seterusnya pun, tak ada akan orang yang dapat tahta ini. Doa Nabi Sulaiman. Dan ucapan Nabi Sulaiman ini, antara perkara pertama yang Nabi Sulaiman arahkan selepas menjadi raja adalah Nabi Sulaiman arahkan buat pertama kali burung-burung, yang mana ketika itu Nabi Ibrahim ini wafat dan meninggal dunia. Ramai yang bawa jenazah Nabi Daud ini. Apa yang berlaku? Nabi Sulaiman minta, wahai burung-burung, jadilah teduhan untuk orang-orang yang mengiringi jenazah ayah aku. Kelebihan Nabi Sulaiman antaranya adalah Allah berikan dia memerintah manusia, memerintah jin, dan juga memerintah binatang. Ya Allah, bagikan aku kerajaan yang tak pernah lagi orang miliki kerajaan ini. Kemudian Nabi Sulaiman ini juga diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kawal angin. Fasakharna lahum riha. Angin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Allah kata dengan angin boleh cepatkan perjalanan. Nabi Sulaiman boleh tundukkan jin, iblis dan juga binatang. Nabi Sulaiman lantik jin-jin yang hebat-hebat ini, ketua-ketua jin ni, untuk apa?
untuk bina bangunan-bangunan kerajaan Nabi Sulaiman. Allah kata, wa busyira li Sulaiman junudu, tentera-tentera Sulaiman ini minal jin wa ins wa tair, di kalangan jin, manusia dan juga burung, tuan-tuan. Maksudnya apa? Dia bukan, kalau ada pilihan raya tu, bukan sahaja manusia saja, jin pun sekali, binatang pun sekali, tuan-tuan. Nanti kita akan tengok bagaimana Nabi Sulaiman bergaul dengan mereka semua ni. Satu hari semua keluar, Nabi Sulaiman keluar bersama dengan tentera-tentera dia. Kemudian bila nak lalu dekat satu kawasan yang ada sarang semut, Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan qalat namlah. Qalat ni adalah satu isim muannas. Muannas merujuk kepada perempuan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab yang berkata ini adalah semut perempuan, semut di kalangan jantina dia betina. Sebab apa? Semut ini ketua dia adalah betina. Kita panggil dengan ratu semut. Allah rakamkan qalat namla, berkata semut betina itu, ya ayyuhan nam, wahai semua semut, udkhulu masakinakum, masuklah semua ke dalam rumah-rumah kamu. Nanti Sulaiman akan lalu di sini, takut Sulaiman tak perasan kamu, dia akan terpijak kamu. Semut ini pun tak tahu bahawa sesungguhnya Nabi Sulaiman dengar apa yang diucapkan. Ratu semut tu bercakap, dalam keadaan Nabi Sulaiman mendengar perkataan yang diucapkan oleh Ratu semut itu, apa yang berlaku? Nabi Sulaiman fatabassama fadahika. Nabi Sulaiman ni dia senyum dia dan ketawa apabila mendengar semut itu berkata begitu. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai seorang hamba yang bersyukur, kata Nabi Sulaiman. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Nabi Sulaiman ini dia akan bertembung dengan satu kerajaan. Nama kerajaan itu adalah Kerajaan Sabah. Kerajaan Sabah yang berada di Yaman. Nabi Sulaiman di mana? Nabi Sulaiman ini di Baitul Maqdis, Palestin. Kita boleh bayangkanlah peta dunia tu, Palestin dengan Yaman. Jauh, tuan-tuan, Palestin dengan Yaman itu. Apa yang berlaku? Saya stop dulu dekat yang kisah semut tadi. Kita nak tengok apa yang berlaku. Kerajaan Yaman ini ataupun kerajaan Sabah ini, asalnya dia perintah oleh seorang raja. Raja ni dia ada anak perempuan, tapi dia tak ada anak lelaki. Bila raja ini meninggal dunia, raja ini tak ada pewaris. Kerajaan Sabah di Yaman ini tak ada pewaris. Maka ketika itulah datang seorang lelaki yang mana dia mencuri tahta tersebut dengan pentadbiran dia, dengan penuh tipu daya, dengan penuh tidak ada keadilan. Maka raja ini memerintah dan dia jaga budak ini, budak perempuan ini, sampailah satu hari budak perempuan ini dewasa. Bila dia dah dewasa dan matang, dia mengurat raja tadi, raja yang zalim tadi ni. Dia mengurat raja tersebut dan dia berkahwin dengan raja tersebut. Dan pada malam perkahwinan tersebut, perempuan ini mabukkan raja tadi. Maksudnya diberi minuman arak sehingga mabuk. Dan bila raja ini dalam keadaan mabuk, tidak sedarkan diri, perempuan ini bunuh raja tersebut, tuan-tuan. Maka dia rampas balik tahta yang patutnya dia ambil, yang ayah dia tinggalkan. Lalu dia rampas dengan cara begitu. Siapa perempuan ini, tuan-tuan? Dia adalah Ratu Balqis. Perempuan ini kanak-kanak yang membesar dan kemudian berkahwin dengan raja. Kemudian raja ini dibunuh sebab dia nak ambil balik tahta ayahanda dia. Dia adalah Ratu Balqis. Ratu Balqis. Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan? Perempuan ini dia perintah. Dia perintah dengan cara yang adil lah, tuan-tuan. Bayangkanlah perempuan memerintah dengan teliti dia, dengan ketelitian, dengan kesungguhan dia, dengan tak boleh mesti nak ikut cakap dia. Sampai satu ketika Nabi Sulaiman keluar, yang tadi kita balik semula tadi, bersama dengan tentera-tentera dia. Lalu dekat semut tadi, lalu semut itu kata apa? Bahawa sesungguhnya Nabi Sulaiman akan lalu di sini. Udkhulu masakinakum, masuk semua kamu, wahai semut-semut, ke dalam sarang kamu. Takut-takut nanti Sulaiman ini
akan langgar kamu, wahai semut-semut. Kemudian sampai satu ketika Nabi Sulaiman keluar dengan tentera dia. Waktu keluar ini, Nabi Sulaiman datang dibawa sekali bersama dengan tentera di kalangan manusia, jin dan juga binatang. Apa Nabi Sulaiman kata? Ma liyala ala hud. Mana hud ini? Aku tak nampak pun hud. Am kana min ghaibin, adakah dia di kalangan orang yang ponteng dalam tugasan? Nabi Sulaiman perasan. Dia tengok dia punya tentera-tentera dia, seorang tak cukup. Burung hud tak ada. Burung hud tak ada. Kata Nabi Sulaiman, lau azibannahu azaban syahida. Aku akan seksa dia, kenakan hukuman yang berat kepada dia, melainkan dia ada satu alasan yang kukuh kenapa dia tidak ikut bersama. Kemudian hud ni pun datang. Burung hud ini datang, bercakap dengan Nabi Sulaiman, wahai tuanku, sesungguhnya aku lambat sebab aku memantau kawasan ruang udara. Nampak tak? Tak payah pakai drone. Tak payah pakai drone kan. Kita zaman sekarang kalau nak pantau ke Max ke Plus ke, dia hantar drone, dia tengok kawasan. Yang ini dapat terus maklumat daripada burung hud. Kata hud ini, sesungguhnya waktu aku memantau tadi, aku buat rondaan, ada satu tempat di Yaman ini, wahai Sulaiman, dia diperintah oleh seorang perempuan. Kerajaan dia pun lebih kurang hebat macam kerajaan kita, sama hebat. Bezanya, wahai tuanku, kerajaan ini diperintah oleh perempuan, tapi mereka menyembah matahari. Lalu Nabi Sulaiman marah. Dia kata kepada hud itu, wahai hud, sesungguhnya Allah dah berikan kepada mereka pemerintahan yang hebat, kerajaan yang hebat. Kenapa mereka menyembah selain daripada Tuhan yang sebenar dan memilih untuk menyembah matahari? Dan ketika itulah Nabi Sulaiman tulis satu surat untuk dituliskan kepada ratu tersebut, iaitu Ratu Balqis. Wahai hud, nanti kamu hantar surat ini kepada Ratu Balqis tersebut. Apa yang berlaku? Lalu ketika itulah Balqis terima surat tersebut. Yang peliknya, surat itu dihantar oleh seekor burung. Semua menteri-menteri dipanggil. Kerajaan Balqis ini dipanggil semua menteri-menteri dia. Dia kata hari ini better dapat satu surat yang mulia. Sebab apa? Sebab ada cop mohon daripada kerajaan diraja. Maksud dia kata dia nak bincang sekali dengan menteri dia, nak baca surat ini bersama dengan menteri dia. Lalu menteri dia bertanya, apa kandungan surat itu wahai tuanku? Bila buka saja surat tu, tertulis perkataan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, dalam surat ini ada tercatat di dalam surah Al-Nam, surah semut tadi tu, di mana dalam surat itu, kalau kita dengar orang-orang barat ke, orang-orang non-Muslim, Kristian dan sebagainya, dia kata apa? Bahawa sesungguhnya Nabi Sulaiman ini biadab dengan Tuhan dia. Biadab dengan Tuhan dia sebab dia mulakan surat itu dengan nama dia dahulu, baru bismillahirrahmanirrahim. Antara taktik dia, semalam saya dah cerita dah, bahawa sesungguhnya Nabi Sulaiman tahu kalau hantar dekat musuh, orang yang tidak tahu berkaitan dengan Islam dan sebagainya, bila dia nampak bismillah, nanti dia kata bismillah, apa benda ni, apa benda bismillah, dia akan kutuk perkataan tersebut. Maka kalau dia melihat nama yang di awalnya adalah nama aku, boleh jadi dia akan kutuk dan hina nama aku, bukan nama Tuhanku. Itulah kecerdikan Nabi Sulaiman. Kemudian apa yang berlaku? Kandungan tersebut diteruskan dengan menyatakan bahawa sesungguhnya jangan kamu meninggikan diri kepada aku, datang serah diri kepada aku. Bila menteri-menteri kerajaan Balqis ni dengar, jangan tinggi kepada aku, serah diri kepada aku, mereka semua gelak, tuan-tuan. Gelak, ketawa, dan sebahagiannya menyatakan bahawa sesungguhnya wahai tuanku, Sulaiman ni tak kenal lagi dengan kerajaan kita. Sulaiman ni tak tahu kehebatan tentera kita, kemasyhuran kita, dan kekuatan bala tentera yang kita ada. Beginilah wahai tuanku, keluarkan arahan, kita pergi serang negara dia.
Dengan cara itu dia akan dapat tahu bahawa sesungguhnya siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih hebat. Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan? Ratu Balqis ini sebut satu perkataan di mana Allah rakamkan dalam Al-Quran, kata Ratu Balqis, qalat inna muluka, sesungguhnya kalaulah mana-mana raja ini datang nak datang tawan salah satu negara ataupun tempat baru yang dia nak tawan, nak jajah, idza dakhulu qaryah, maka mana-mana wilayah yang dia datang, afsaduha, raja itu akan rosakkan kampung itu, wilayah itu, waja'alu a'izzah ahliha azillah, maka orang-orang yang mulia di tempat itu akan dihinakan, akan menjadi orang yang terbiar ataupun menjadi hamba. Tengoklah mana-mana pun tuan-tuan, kat Malaysia pun kita dulu dijajah dengan Jepun dan sebagainya, Belanda. Tengok apa yang berlaku. Mana-mana yang datang kat negara yang dijajah, dia akan pastikan orang yang dijajah itu, tak kira lah orang hebat ke, raja ke, maka dia akan jadi orang yang paling hina ketika kita ke mana dia dijajah. Apa yang berlaku? Kita lihat Ratu Balqis tak nak macam tu. Dia kata better tak nak peperangan tak nak. Better nak buat satu cara mana better berhasrat nak hadiahkan kepada Sulaiman ini. Nak cari satu hadiah yang hebat, tak dinyatakan di dalam Al-Quran ataupun hadis apa hadiah itu. Tapi satu hadiah yang boleh buat bahawa Sulaiman ini kagum. Dan bila buat Sulaiman ini kagum, dan Sulaiman akan berfikir bahawa Ratu Balqis punya kerajaan ini bukan calang-calang. Seperti apa yang dia katakan bahawa nak minta Ratu Balqis diserah diri kepada dia. Lalu disiapkanlah menteri ini, keluarlah peruntukan kerajaan dan sebagainya untuk nak bagi hadiah ini. Dalam perjalanan tuan-tuan, menteri-menteri Balqis ini nak ke tempat wilayah Nabi Sulaiman di Baitul Maqdis itu, apa yang berlaku? Saya nak cerita, kita stop dulu dekat sini. Dekat dunia ini tuan-tuan, kita tengok raja mana yang hebat. Saya nak comparekan dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Ada satu raja ini, dia ada 7,000 kenderaan mewah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu lah siapa raja mana tu. Dia ada 7,000 kenderaan mewah. Bukan Myvi, bukan Niza, bukan Izora dan sebagainya. Bukan saya rendahkan, tapi nak bagi tahu kenderaan mewah-mewah yang jarang-jarang kita nampak kat jalan raya. Dia ada 7,000 biji. Istana dia ada 1,000 lebih pintu bilik. Dan dia punya toilet dia saja, kalau dikumpulkan toilet di dalam nilai ini sekalipun tak boleh menandingi berapa banyak toilet yang ada di dalam istana dia. Okey, nampak tuan-tuan bayangan tu? Kerajaan yang ada sekarang ni, tak kira lah kerajaan Puteri Elizabeth dan sebagainya yang ada dalam bayangan kita. Kita tengok balik kerajaan Nabi Sulaiman. Bila menteri-menteri ni datang, dirasa nak buat Nabi Sulaiman ni bangga lah. Dia datang, dia tengok hadiah yang dibawa itu sebenarnya adalah mainan budak-budak di dalam kerajaan Bani Sulaiman dia. Tuan-tuan faham tak? Maksudnya apa? Maksudnya, kalaulah kita ada contohlah, kita nak hadiahkan dia handphone, iPhone sebagai contoh, nak hadiahkan iPhone kepada Nabi Sulaiman. Bila bawa nak pergi hadiah tu, nampak jalan dekat pasar raya, budak-budak lalu semuanya main iPhone yang sama. Wah, ini betul-betul tercabar ni. Jadi bila dengar benda macam tu, bila dilihat, aduh macam mana lah ni nak buat Nabi Sulaiman ni kagum, nak balik kan, nak menghadap raja, nak cakap apa. Jadi dia jumpalah juga, dia menghadaplah juga Raja Sulaiman ini. Apa yang berlaku tuan-tuan, kita tengok. Bila datang menghadap Nabi Sulaiman, waktu itu wakil Balqis itu datang bawa hadiah, menggelentar dia nak bagi hadiah tu. Sebab apa? Hadiah itu tak setara. Mana-mana kerajaan Nabi Sulaiman ni, jalan raya pun tepi tu, yang kalau kita simen je tepi jalan tu nak buat divider, bukan simen tuan-tuan, emas. Kerajaan Nabi Sulaiman yang tak pernah diberi oleh Allah sebelum Nabi Sulaiman dan selepas Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman saja yang dapat tuan-tuan. Kemudian apa yang berlaku? Nabi Sulaiman ni bagi tahu dekat menteri tersebut, bagi tahu raja kamu jumpa dengan aku. Nabi Sulaiman kata, bagi tahu kepada raja kamu sebelum apa-apa pun berlaku kepada
kepada diri kamu. Qala ayyuhal mala'u, wahai pembesar aku, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman kepada kaum dia, lepas dia dah arahkan raja suruh Balqis ni menghadap dia, kan? Kalau tidak apa-apa yang ini berlaku kepada negara kamu. Kemudian Nabi Sulaiman jumpa menteri-menteri dia di kalangan jin, Ifrit, tuan-tuan. Ifrit pun tunduk di bawah dia. Jin, manusia dan juga binatang-binatang. Bila menteri-menteri ini datang, kata Nabi Sulaiman, siapa boleh bawa singgah sana istana Ratu Balqis itu datang ke tempat beta ni, tempat Nabi Sulaiman ini, di Baitul Maqdis ni. Siapa yang boleh buat perkara tersebut? Kemudian qala Ifrit, Ifrit kata, Ifrit ini jin yang kita pakai high class lah, orang jin yang paling kuat, paling tinggi-tinggi ni, yang hebat-hebat ni, yang boleh terbang sampai 7 lapis langit ni, Ifrit, tuan-tuan. Ifrit ni dia bukan jin yang biasa-biasa yang kita tengok pergi sembahyang subuh-subuh, jin tu segegah kita ada demam dah. Ini jin kelas atasan, Ifrit. Kata Ifrit, aku boleh angkat tahta Balqis ini sebelum kamu bangun, wahai tuanku. Ifrit kata, aku sahaja yang boleh buat begitu. Nampak, tuan-tuan? Ifrit ni dia bangga diri. Kemudian waqala allazi indahu ilmun minal kitab, ada seorang lelaki yang dia ini adalah ahli kitab dan berilmu. Tak dinyatakan siapa dia ni, lelaki misteri. Lelaki misteri, nanti kalau tuan-tuan masuk syurga jumpa Nabi Sulaiman, tanya dengan Nabi Sulaiman, siapa lelaki ini. Saya melawak lah tu, lawak tapi boleh jadi kenyataan, tuan-tuan. Boleh tanya siapa lelaki ini. Dia kata, saya boleh tuanku, sebelum tuanku berkedip mata. Wah, lagi hebat dia ni. Lalu Nabi Sulaiman suruh buat, maka betul-betul terjadi, tuan-tuan. Singgasana Ratu Balqis itu sudah pun terletak di tempat Nabi Sulaiman, dalam keadaan Ratu Balqis dalam perjalanan nak menghadap Nabi Sulaiman. Lepas kita tengok apa yang berlaku. Balqis pun datang dalam keadaan, bila dia datang menghadap Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman tanya dengan dia, apa yang kamu nampak di hadapan ini? Kata Ratu Balqis pada ketika itu yang terkejut, dia kata, ini lebih kurang singgahsana aku. Dia tak cakap apa ini singgahsana dia, istana dia. Dia cuma ingat, ini lebih kurang istana aku yang berada di Sabah, di Yaman. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Kata Nabi Sulaiman, ini bukan umpama singgahsana kamu, tapi ini memang singgahsana kamu, memang istana kamu. Kemudian ketika itulah Nabi Sulaiman lawa siapa dia, Ratu Balqis ini, untuk masuk ke dalam singgahsana Nabi Sulaiman. Dan bila nak lalu tu, tuan-tuan, Ratu Balqis ni angkat dia punya kain dia, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nak lalu itu, lantai itu diperbuat daripada kaca. Sudahlah dibuat daripada kaca, bawahnya ada sungai yang mengalir dan ada ikan, tuan-tuan. Nampak? Kita kalau ada orang kaya sikit, dia akan buat benda macam tu, kan? Dia akan buat, bukanlah dia buat lantai kaca dan sebagainya, tapi dia akan buatlah jambatan dekat rumah dia, ada pula sikit kolam dan sebagainya. Kerajaan Nabi Sulaiman ni dia buat sampai Ratu Balqis ingat nak kena lalu dekat air. Sampai Nabi Sulaiman bagi tahu, wahai Ratu Balqis, ini sesungguhnya bukannya air, lalu saja di atasnya, kamu akan selamat. Tak perlu kamu mengangkat sebahagian daripada kain kamu. Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan? Akhirnya Ratu Balqis ini dia masuk Islam. Dia terima Islam, dia beriman dengan ajaran Nabi Sulaiman. Kemudian apa yang berlaku, ada riwayat bagi tahu dia kahwin dengan Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman arahkan Ratu Balqis ni balik ke Yaman untuk berdakwah kepada kaum dia, negara dia, dalam keadaan Nabi Sulaiman berulang tiap-tiap hari. Ada riwayat lain bagi tahu pula dia tidak berkahwin dengan Nabi Sulaiman, tapi berkahwin dengan pembesar-pembesar Nabi Sulaiman. Tak kisahlah mana-mana, yang pentingnya dia terima Islam dan dia sebarkan Islam di tempat dia, Sabah, yang berada di Yaman. Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan? Ini yang menarik.
Saya dah pernah bagi tahu dah bahawa sesungguhnya Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berikan aku satu kerajaan yang hebat, yang tak pernah orang miliki. Nabi Sulaiman boleh memerintah manusia, jin dan juga haiwan, tuan-tuan. Apa yang berlaku di sinilah perkara yang mahal yang perlu dibayar oleh Nabi Sulaiman. Apa dia kata? Bila jin boleh bergaul dengan manusia, maksudnya kita boleh berborak dengan jin, boleh bermesyuarat, boleh mentadbir, jadi menteri dan sebagainya. Di sinilah bermula satu perkara yang besar yang perlu dibayar oleh maharnya itu daripada Nabi Sulaiman. Apa perkara yang besarnya itu, tuan-tuan? Bila dah berlaku ramainya pencampuran di antara jin dan manusia, di sinilah ilmu sihir mula menular di kalangan umat-umat manusia di atas muka bumi Allah ini. Zaman Nabi Musa, sihir ini dah lenyap, tuan-tuan. Zaman Nabi Sulaiman dah bakar ke semua kitab-kitab sihir ini. Sihir-sihir ini sudah dibakar oleh Nabi Sulaiman. Tapi bila melihatkan bahawa sesungguhnya jin dan manusia boleh bercampur gaul, akhirnya, tuan-tuan, sihir ini mula menular di dalam kerajaan Nabi Sulaiman, di mana nanti kita akan lihat bila bebasnya jin dan manusia ini berkomunikasi tanpa ada sebarang hijab. Sekarang kita semua ada dinding, kita tak nampak pun jin dan sebagainya, kan? Nanti sampai satu tahap jin-jin ini memberontak, tuan-tuan. Dia akan lawan Nabi Sulaiman. Dengan cara macam mana, sihirnya bagaimana, hebatnya zaman dahulu punya sihir bagaimana, kita akan sambung pada keesokan hari. InsyaAllah esok kita akan lihat bagaimana jin-jin ini memberontak lawan Nabi Sulaiman, yang sebenarnya mereka tunduk dengan Nabi Sulaiman dan akhirnya mereka menentang Nabi Sulaiman. Di sinilah bermulanya sihir menular di kalangan anak cucu-cucu Adam. Mana ada pawang, ada dukun yang boleh meramal dan sebagainya, tuan-tuan. Mereka menggunakan bantuan-bantuan daripada jin-jin ini, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung esok kisah Nabi Sulaiman part 2. Kemudian insyaAllah kita berbaki lebih kurang lagi 4 lagi Rasul yang kita akan ceritakan. InsyaAllah boleh tamat sebelum kita dalam tempoh kita berpuasa ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara silap sudah dulu ya. Cucu cicit Balkis. Kau ingat cucu cicit Ketura, isteri Nabi Ibrahim yang ketiga kan? Tinggal kenal dia.